Pada 19 November yang lalu, pada PIU yang ke-15, pada malam tersebut selepas pilihan raya, kita tahu bahawa keputusan pilihan raya ke-15 ini tidak ada satu parti yang memenangi majoriti kerusi di Dewan Rakyat. Maka bermula pada saat itu memang kita tahu bahawa kerajaan mesti dibentuk melalui satu post-election coalition ataupun gabungan pasca pilihan raya umum ke-15. Pada 20 hari bulan November, sebelah malam, saya telah memanggil satu mesyuarat tergempar CEC bersama dengan semua ahli parlimen DAP yang baru dipilih di Ibu Pejabat DAP, iaitu sehari selepas pilihan raya umum ke-15. Pada mesyuarat tersebut, kita telah pun membuat satu keputusan di mana semua ahli CEC dan ahli parlimen DAP yang hadir telah pun memberikan mandat kepada saya untuk menyokong Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan tanpa syarat. Maka prioriti kita, objektif kita dan keputusan kita pada ketika itu ialah untuk memastikan Dato' Seri Anwar Ibrahim mendapat kepercayaan dan mendapat majoriti untuk diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia dan seterusnya menubuhkan kerajaan persekutuan. Jadi dengan mandat tersebut pada 22 hari bulan November, sebelum Dato' Seri Anwar Ibrahim berangkat untuk pergi ke Istana Negara, saya berada di pejabat beliau di Bukit Gasing pada tengah hari tersebut dan dia menerima panggilan telefon daripada Istana Negara untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada pukul 4.30 petang. Sebelum beliau pergi ke Istana Negara, saya telah pun menyatakan komitmen saya bagi pihak DAP, iaitu ahli-ahli parlimen DAP akan menyokong beliau sebagai Perdana Menteri tanpa apa-apa syarat. Dan saya telah pun menyatakan itu kepada beliau sebagai bahawa sekiranya DAP menjadi stumbling block, kita akan facilitate dan untuk memudahkan beliau untuk mendapat satu kepercayaan dan juga majoriti untuk membentuk kerajaan. That is our commitment. Jadi saya telah pun menyatakan komitmen itu kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim bahawa we support his premiership unconditionally, tanpa apa-apa syarat. Dan memang itu satu hakikat. Dan kita tak pernah pun meletakkan apa-apa syarat dari segi jumlah kabinet, portfolio dan sebagainya. We just want to facilitate him to form the government. That is our commitment. Dan itu juga merupakan mandat dan keputusan yang telah dibuat oleh semua ahli parlimen DAP dan CEC DAP pada malam 20 November. Jadi 22 November beliau telah pun menghadap Yang di-Pertuan Agong dan bersetuju untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. And as you know, selepas itu kita semua tahu apa yang berlaku. Perikatan Nasional tidak bersetuju untuk kerajaan perpaduan dan sehari selepas itu Barisan Nasional dan GPS bersetuju untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan pada 24 November Dato' Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah. Jadi pada 24 November selepas Dato' Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, sekali lagi saya telah pun memanggil satu mesyuarat tergempar bersama dengan semua ahli parlimen DAP dan CEC DAP. Dalam mesyuarat tersebut, saya telah melontarkan persoalan kepada semua ahli CEC dan ahli parlimen DAP. Soalan yang pertama ialah, sekarang Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. The next question yang kita perlu tanya ialah, adakah DAP mahu bersama-sama terlibat dalam kerajaan ini, yakni
bersekali dalam ataupun menganggotai Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Again, the decision, keputusan pada malam itu ialah ya. Semua yang hadir secara sebulat suara mengatakan bahawa ahli parlimen DAP dan parti DAP akan menyertai kerajaan perpaduan yang didukung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kita tak meletakkan apa-apa syarat sekali lagi. Itu yang telah pun dibuat keputusan oleh CEC dan juga ahli-ahli parlimen DAP. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih selepas kerajaan dibentuk, maka ada 4 ahli parlimen DAP telah pun dipilih menyertai Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penyertaan DAP dalam kerajaan perpaduan ini hanya ada satu objektif, iaitu mendukung dan menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjayakan kerajaan perpaduan ini. Kerana kita tahu kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya, maksudnya kerajaan perpaduan ini akan berjaya dan Malaysia akan berjaya. We have only one objective in our participation in this unity government. That is to make sure Datuk Seri Anwar Ibrahim succeeds in this government. Because if Datuk Seri Anwar Ibrahim succeeds, it means Malaysia will succeed. Itu sahaja objektif yang ada pada kita dalam penyertaan kita dalam kerajaan ini. Maksudnya, we will do everything possible. Kita akan membuat segala yang kita boleh dan berusaha dengan bersungguh-sungguh mendukung kepimpinan beliau. Dan kita perlu bekerja dengan keras dan membuktikan bahawa DAP ikhlas dalam usaha kita dan perjuangan kita dan menjayakan kerajaan perpaduan yang telah dibentuk pada hari ini. Kerajaan perpaduan ini adalah satu model politik baru. Adalah satu pendekatan politik baru yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. This is a new experiment in our political system. Dan semua parti yang terlibat dalam kerajaan perpaduan ini mesti bekerjasama, mesti berlapang dada dan mesti ada semangat give and take untuk menjayakan kerajaan perpaduan ini. Kita tidak mampu untuk gagal. We have no other option but to make sure this unity government works. And we will work doubly hard to ensure all DAP ministers deliver in their respective portfolios. Portfolio-portfolio yang telah diberikan kepada menteri-menteri daripada DAP adalah portfolio yang penting, iaitu Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Kementerian Belia dan Sukan, dan Kementerian Sumber Manusia. All are major and very important strategic ministries yang kita akan memainkan peranan dengan bersungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memberikan kepercayaan kepada kita untuk menganggotai barisan kabinet beliau. Dan kita akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjayakan agenda kerajaan perpaduan ini. Terima kasih. I open up for questions. Just nak clarify how macam mana empat ahli ini, kalau lah kita follow structure, you are the section, Wadina is the vice president, tapi kalau ahli yang lain lebih senior, macam mana empat ini terpilih? Yang pertamanya kita ada mencadangkan nama-nama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi kita kena menghormati satu prinsip, iaitu anggota kabinet, pelantikan anggota kabinet adalah prerogatif dan budi bicara Perdana Menteri. Jadi kita ada memberikan cadangan nama-nama berdasarkan kepada of course party seniority, kesesuaian pemimpin tersebut dalam portfolio, of course
kita juga ada mengambil kira ada penglibatan wanita, ada penglibatan kaum India dalam kabinet ini, dan itu merupakan antara pertimbangan-pertimbangan kita yang telah pun kita cadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi kita menghormati prinsip bahawa the final decision lies in the hand of the Prime Minister to select his cabinet members. Okay. Kita parti komponen dalam Pakatan Harapan, we always have this spirit of discussion dan consultation. Tetapi at the end of the day, kita perlu hormat bahawa keputusan berkenaan dengan jemaah menteri terletak di atas budi bicara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi, adakah DAP puas hati dengan 4 orang menteri, sedangkan DAP ada 40 menteri? Seperti yang saya kata, kita menyokong Dato' Seri Anwar Ibrahim tanpa syarat. Jadi saya nak put on record today, seperti yang saya katakan tadi, pada 22 November, sebelum Dato' Seri Anwar Ibrahim pergi ke Istana Negara, saya menyatakan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim, selagi anda boleh menjadi Perdana Menteri, DAP sanggup berkorban apa sahaja. That is my commitment to Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya menaruh kepercayaan dan terima kasih kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beliau tidak bersetuju untuk kita tak memasuki kabinet. Dia insist DAP must be part of the government. Dan saya terpulang kepada beliau. Soal number, soal berapa komposisi dan sebagainya, bagi saya itu adalah budi bicara Perdana Menteri. And as far as DAP is concerned, kita meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan parti. Hari ini, ya mungkin ada sentimen, ada perasaan daripada ahli-ahli DAP yang mungkin merasa kita tidak mempunyai perwakilan yang mencukupi ataupun kita mempunyai perwakilan yang rendah. But kita berjuang dan pemimpin DAP berjuang dalam politik bukan demi jawatan, tetapi demi negara. Jadi apa sahaja jawatan yang kita diberikan, kita akan buat yang terbaik untuk negara. Maybe just to clarify, the name list is submitted to Dato' Seri Anwar is for you. Oh, I don't have to go to that lah. Okay, saya tak rasa tak payah. Itu antara kita dengan Perdana Menteri. Ada nama-nama yang kita serahkan, cadangan-cadangan itu. Of course, in any political discussion, terutamanya dari segi cadangan pembentukan kabinet, ada sedikit perbincangan sulit yang perlu kita rahsiakan. Jadi, I have been very, very transparent already. Okay, jadi adalah perkara-perkara di antara kita dengan Perdana Menteri lah. Many DAP supporters are happy with Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi become the Deputy Prime Minister of Pakistan. Ini adalah satu kerajaan perpaduan. Okay. Kerajaan perpaduan ini terdiri daripada 4 gabungan. 4 gabungan dan pelbagai parti. Okay. 4 gabungan ialah Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS. Ini 4 gabungan. Dan ada lagi parti lain seperti Parti Warisan, Parti Bangsa Malaysia. 3 ahli parlimen daripada Warisan, 1 daripada ahli parlimen Parti Bangsa di Julau, dan juga ada ahli parlimen bebas dan KDM. So this is a unity government consists of various coalitions and parties. Jadi dalam konteks kerajaan perpaduan ini, apabila kita bergabung untuk membentuk kerajaan, ada prinsip-prinsip yang mesti kita patuhi. Umpamanya, siapa yang akan diletakkan mewakili gabungan mereka, itu adalah perlu ada persetujuan daripada gabungan tersebut. Jadi itu sekali lagi adalah perbincangan antara gabungan tersebut dengan Perdana Menteri. So kita perlu ada faham prinsip tersebut. Sekiranya kita tidak memahami prinsip dan tidak menghormati prinsip itu,
maka gabungan ini tidak akan berjaya dibentuk. So that is the principle that we respected. Okay. Seperti yang saya kata, pelantikan Jemaah Menteri adalah budi bicara dan prerogatif Perdana Menteri. Wadi, you said that the agreements that you guys came up with is all unconditional. But I just want to clarify, does unconditional mean it comes at the expense of your fight against corruption, your fight for good governance and all this? Of course, I did not mean that. Okay, unconditional means that in terms of terms and condition, in terms of the makeup of the government, it's not about the values and the agenda. Lawan corruption memang itu adalah agenda kerajaan perpaduan ini, agenda utama Pakatan Harapan. And I said tak ada syarat ialah dari segi komposisi dan juga jawatan untuk DAP. I said that is unconditional. Okay, from us. Kita bagi sokongan kepada Anwar, saya tak kata saya mesti menjadi menteri ini, menteri itu. Langsung tak ada. Saya tak pernah sebut saya mau balik kepada Menteri Pengangkutan. Tapi apabila saya dilantik kepada Kementerian Pengangkutan, saya ucap terima kasih. But I never insisted that I have to go back to Ministry of Transport ataupun saya nak menteri kementerian apa-apa. Okay. As you know, in the previous government, DAP held the position of Kementerian Kewangan. Jadi kita tak ada syarat itu kata kalau Dato' Sri nak sokongan kita, DAP mesti diberikan Kementerian Kewangan. Tidak ada. Itu yang saya masukkan unconditional. Okay. Thanks. I just want to clarify that you guys are not sacrificing principles. No, of course no. This government must be based on the rule of law. This government must fight corruption. This government must uphold the principles of rukun negara. Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Okay? So these are the core principles which we must uphold. Okay? Apabila saya kata sebut bahawa unconditional, it means in terms of political positions and jawatan. Yang saya kata tak ada apa-apa syarat. Okay? Macam mana DAP nak bersama dengan Barisan Nasional sedangkan ada ini yang terlibat dalam kes transport? Itu terpulang kepada mahkamah. Ada proses mahkamah yang sedang berjalan. Kita dalam kabinet hanya membincangkan agenda negara, bukannya membincangkan agenda kes masing-masing. Tak akan disentuh, tak akan dibincang berkenaan dengan kes peribadi masing-masing. Kita hanya akan membincangkan agenda untuk rakyat dan agenda untuk negara. Okay, itu adalah pendirian kita. Tapi seperti yang saya kata, ini adalah satu pendekatan politik yang baru, yang sama-sama kena belajar bagaimana untuk bekerjasama. Sebab keputusan pilihan raya itu telah pun ada satu result yang di mana tidak ada satu parti yang boleh bentuk kerajaan tanpa kerjasama dengan gabungan lain. We have to learn how to work together. So ini adalah usaha bersama yang mesti kita sama-sama lakukan. Yes. Although you say that CEC and all the members of DAP agreed to support the government lead by Anwar, but then what do you have to tell to the supporters of DAP? Because they also care about the people that represent them. So what do you have to tell supporters? We will serve the country to the best of our ability. It's not about Zahid Hamidi. Okay? The unity government is with Barisan Nasional. It's not with any particular individual. It is with the coalition. So that principle, I think everyone in the DAP understood that. It is with Barisan Nasional. This unity government is with Barisan Nasional. Does it mean the meeting with the DAP, CEC and MPs didn't discuss about the possibility of Zahid being part of the cabinet? I think all of them are seasoned enough to understand who are involved and so on. But I think the decision was made based on the consequences. If we do not form the government, the alternative will be the other parties will form the government. So, as I mentioned, the mandate that was given on the 20th of November is
to support Dato' Sri Anwar Ibrahim to form the government. Did Govin inform you why he refused to be elected into the cabinet? Yes, I have discussion with him. Is it related to No, as he has mentioned in his statement, I think I respect his privacy. He has made a decision. We have a long discussion over a few days, and finally he told me that he would like to decline the appointment, even though I have tried to convince him many times, but he stick to his decision. At the end of the day, I have to respect his decision, and we have to move on. So that is because for personal decision, because you mentioned about privacy for YB Govin. Yeah, as I think he has made his statement known just now. He has some of his other priorities. So he wants to focus his role as an MP. He does not intend to become a minister. So I think that is his decision. And we have to, as a party leader, I have to respect his decision. YB, DAP before this we passed in Barisan Alternatif and also Pakatan Rakyat, and then now DAP and UMNO is something that never imagined by most of the people. Tapi how do you foresee in the future? Can this political ties can last a little longer? As I mentioned just now, we want to make sure that this unity government works. This is a new political model. This is a post-election coalition. And the people of Malaysia want stability, wants a functional government, and we intend to deliver a functional government. But the Sarawak DAP said that some partners tried to stop them from being elected. If not, the partners who won't support Dato' Sri Anwar. Is that true? Well, I do not wish to say anything further than what has been said by DAP Sarawak. As I mentioned just now, the principle of selecting cabinet ministers lies in the hands of the Prime Minister as his prerogative. I think what was said, I have nothing to add. Can I know if you guys have submitted names for deputy ministers as well as positions in GLCs and all these political links? No, as far as deputy ministers are concerned, not yet, because the arrangement is that Dato' Sri Anwar Ibrahim wants to set up the cabinet first. It's just among the ministers, and then the deputy ministers will come. So when the time comes, we will submit our recommendations. The Yes. arrangement of DAP before ministers describe you are having more seats in PH. Is it to counter PM rhetoric that DAP or Chinese is in control of the government? That you have to ask the Prime Minister. Because, as I mentioned, in terms of portfolios, in terms of number of cabinet members, that is the prerogative of the Prime Minister. Maybe he has his consideration, which we respect. Did BM threaten to pull out the unity government if Zahid Hamidi is not elected, not appointed to be part of the cabinet? We have been working quite well so far. There is no such thing as threatening each other. We do not want to start off with such a negative connotation, threatening each other. No threats have been made. And so far, I think the working relationship are getting better, are getting good. We just had our swearing in just now. All of us were there. All the ministers were there. We had our sessions together. We mingle around. We try to build personal relationship among ministers, building trust. No such thing as any threatening. I did not hear anything such as threatening each other. No threats ever been made. Okay. Yes. I want to ask, so there's some that are not happy with the representation of certain races within the cabinet. Do you have any comment on that? Well, this is a unity government. Of course, no decision will ever satisfy everyone. But we believe in the wisdom of Dato' Sri Anwar Ibrahim as the Prime Minister and as the leader of the country. I appeal to everyone to give him time And space. and confidence to lead this beautiful country. And we will support him all the way. Okay? Last question, please. With the Prime Minister holding both the Prime Minister and the Finance Ministry,
This is a unity government. This is not a one-party dominant government. So there are check and balances within the government, within the cabinet. Okay. Now, just a quick one. You're going to restart your portfolio as Transport Minister on Monday. Can I just roughly know what your priorities are going to be? What unfinished business? Well, can we save that for another press conference? Exactly. Okay. This is this at the party level. Yes. I will deal with the ministry when I report to work. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Terima kasih banyak. Okay. 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 We. Yeah. Ya, YB tengok bawah semua, jap.